Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung pada subtopik yang seterusnya iaitu al-wat'u ba'da inqita'id dami wa qabla al-ghusli. Sebelum kita sambung, kita patah balik muka surat 60 yang kita kata nak tengok balik tu. Kita baca balik. Wa ma'nal ayati. Wa ma'nal ayati, dan bermula makna ayat ini. Ayat ini merujuk kepada Al-Quran, iaitu ayat di atas tadi itulah. Kalau ayat penuhnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Jadi ayat ni bermaksud khabar annahu bahwasanya sya'an yajibu 'ala rijali, wajiblah ke atas para lelaki, wajib fa'il tarku ghisyan, bukan ghasyan. Kita rujuk kamus malam bacaannya ghisyan bukan ghasyan. Bagi atas bawah beza. Tarku ghisyani nisa'ihim nisa'ir rijal, meninggalkan akan bersetubuh, ataupun kita kata ghisyan yubashiru. Samalah yubashiru sini makna setubuh lah, sebab bab di sininya mubasyaratul haid bil jima'. Walaupun mubasyarah tu kalau sekadar kata mubasyarah tu maksud umum, cumanya dalam konteks ayat kita ni berkaitan dengan bersetubuh. Tarku ghisyani nisa'ihim, meninggalkan akan bersetubuh bersama dengan para isteri mereka itu rijal, zaman al-haidi, pada waktu haid. Saya tengok kitab lain, kitab yang nukil ayat yang sama, dia bukan zaman al-haid tapi zaman al-mahid. Daripada makna ayat sampai dalam muka surat sebelah ifrazud damil ma'ruf ni, ini daripada tafsir Al-Mannar. Syekh Nuruddin ambil daripada tafsir Al-Mannar, iaitu karangan Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Reba. Yang kontroversi lah tafsir ni. Cuma dia mungkin ada manfaat dari sudut penafsiran makna ayat ni, ambil juga sikit. Ini daripada tafsir Al-Mannar. Dalam tafsir Al-Mannar disebut zaman al-mahid, bukan zaman al-haid. Lianna ghisyanihinna, kerana bahwasanya bersetubuh bersama mereka itu, para wanita, para isteri itu idhafah masdar kepada maf'ulah, ialah khabar sababun, ialah sebab punca lil adha, bagi satu penyakit, satu kekotoran, wad-darari, ataf kepada adha, dan juga satu kemudaratan, satu penyakit, satu kekotoran dan kemudaratan yang akan berlaku. Wa idza salimar rajulu, dan apabila sejahteralah, selamatlah fa'il oleh lelaki, min hadzal adha, daripada kotoran ini, apabila mereka tidak berjimak dengan suami isteri mereka ketika mereka itu haid, maka para lelaki selamatlah daripada adha ni. Maka fala takadu taslamu. Fala takadu ni dia fi'il naqis. Maka taslamu tu khabar la takadu.
Khabar la takadu. Fala takadu. Takadu makna hampir. Kalau fala takadu tidak hampir. Fala takadu taslamu minhu ay min hadzal adha fa'il al-mar'atu. Hampir tidak selamatlah ia daripada hadzal adha oleh fa'il al-mar'atu. Oleh perempuan ini. Hampir tidak selamat. Kalau lelaki boleh selamatlah sebab dia tidak mengalami haid. Tetapi perempuan ni hampir tidak selamat daripada hadzal adha. Atau Allah Taala sebut qul huwa adha. Jadi adha ni kalau terjemah umumnya kotor, satu benda kotor. Tafsiran betulnya, tafsiran yang lebih jelas lagi najis lah. Okay. Maka lelaki ni selamat daripada hadzal adha, adapun perempuan hampir tidak selamat. Kerana apa? Li'annal ghisyanah, kerana bahawasanya bersetubuh itu yaz'aju. Yaz'aju makna mengganggu. Makna kita semalam azala makna menghilangkan, lebih tepat lagi ataupun lebih kena kepada maksud muradnya mengganggu. Mengganggu ia bersetubuh tu akan maf'ul bih a'dha'an nasali. Akan anggota-anggota pembiakan. An-nasal kan keturunan, membiak. Anggota-anggota yang membabitkan pembiakan. Ini pemberanakan seorang perempuan. Dia mengacau situ. Kalau bersetubuh ketika haid. Fiha padanya pada seorang perempuan. Yaz'aju mengganggu ila ma laysat kepada barang yang tidaklah ia a'dha'un nasal tu. Kepada barang yang tidaklah ia anggota-anggota pembiakan itu musta'iddatan. Khabar laysat. Bukan musta'iddatun. Musta'iddatan. Bersedia lahu bagimu. Jadi anggota-anggota pembiakan. Contoh farah dan seumpamanya yang rahim dan seumpamanya itu ketika bersetubuh ketika haid. Jadi tubuhnya itu tidak bersedia yang sepatutnya untuk memberanakkan anak dan sebagainya. Sebab itu haram kita seorang lelaki, suami bersetubuh ketika isteri sedang haid. Wala qadiratan alaihi alama, dan tidak mampulah ia sama sekali sabit atasnya atas ma tu. Listighaliha, sebab apa tidak mampu dan tidak bersedia? Listighaliha illah, kerana bersibuknya perempuan biwazifatin dengan satu tugasan tabi'iyatin, sifat yang bangsa tabiat, yang pesen tabiat, ukhra, sifat kedua yang lain. Apa pesen tabiat tu? Wahia, dan bermula dia wazifah tabi'iyah ukhra tu khabar ifrazud dami al-ma'rufi, iaitu mengalami darah yang diketahui, yang dimaklumi. Al-ma'ruf sifat bagi dam. Ataupun untuk membezakan darah-darah yang ma'ruf, mengalami darah yang ma'ruf. Itulah dalam kitab tafsir Al-Mannar karangan Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha rahimahumallah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambung perbahasan subtopik yang seterusnya, iaitu al-wat'u ba'da inqita'id damiq wa qabla ghusli. Bolehkah seorang perempuan, seorang suami bersetubuh bersama suaminya dalam keadaan dia sudah suci daripada haid tetapi masih belum mandi? Yang mana kalau seseorang itu, perempuan kalau sudah suci daripada haid kemudian belum mandi, maka dia dipanggil berada dalam idbarud dam. Sebagian ulama mengatakan itulah idbarud dam. Yang mana kalau suami bersetubuh ketika itu, disunatkan bayar kafarah nisfu dinar. Itu idbarud dam. Itu atas pandangan yang kedua. Namun pandangan yang masyhur, maksud idbarud dam ialah darah tersebut darah yang lemah. Keluarnya darah lemah, kita setubuh situ, maka dia dipanggil sebagai idbarud dam. Maka kenalah sunat untuk keluarkan nisfu dinar, separuh dinar, ataupun atas pandangan yang kedua kata wajib keluarkan, ataupun atas suami sahaja. Qala al-musannif wa idza inqata'a damul haidhi, apabila terputuslah fa'il oleh darah haid. Damu fa'il al-haidhi mudhaf ilaih. Khabar berjawab irtafa'a anha 'anil mar'ah suqutus salati, maka terangkatlah daripada perempuan tu fa'il suqutus salati, oleh gugur sembahyang. Makna kewajipan sembahyang bagi seorang perempuan yang telah putus darahnya itu terangkat. Bila terangkat mana wajib. Ni dalil yang jelas, ibarat yang jelas.
Kalau hari kedua berhenti, wajib sembahyang kerana terangkat daripadanya kewajipan, terangkat daripadanya mani'at sembahyang. Maka janganlah dia sampai tahap menunggu lagi. Kut ada lagi keluar. Padahal sudah cukup 24 jam ke atas. Melainkan masalah kalau kita nak guna pandangan Imam Rafi'i, contohnya bulan lepas kita mari darah 5 hari. Kemudian naqak 2 hari. Kemudian mari haid semula 3 hari. Kemudian berlaku pada bulan ini 5 hari datang darah, hari ke-6 naqak. Kalau kita berlaku atas pandangan Imam Rafi'i, boleh kita nak tahan diri dulu. Nak tahan diri dulu. Sebab apa? Sebab kita sudah berpengalaman pada bulan lepas, bahawasanya kita sudah naqak tapi sebenarnya dia hukum haid. Maka kita boleh tunggu. Itu saja masalah yang boleh tunggu. Itu pun atas pandangan Imam Rafi'i. Adapun pandangan mu'tamad Imam Nawawi rahimahullah tetap kena mandi. Qala wa halla tuhruha. Sekejap. Wa halla wa halla tuhruha atau pada irtafa'a. Dan juga halallah oleh sucinya suci al-mar'ah itu. Mana harus, boleh dia tu mandi wajib, boleh dia itu berwudu kerana dia itu sudah habis dah haid dia. Dia nak mandi wajib, bolehlah mandi, tak kata boleh pula. Wa talaquha ataf kepada tuhruha. Dan juga halla talaquha talaqul mar'ah. Dan harus talak seorang perempuan. Jadi seorang suami tidak perlu menunggu dia mandi, suci saja, boleh saja tolak begitu saja. Wa sawmuha ataf kepada tuhruha, dan halal juga oleh puasanya puasa seorang perempuan. Ini juga tidak berhajat kepada taharah, boleh terus masuk dalam puasa ketika subuh dalam keadaan sudah berniat sebelumnya kalau puasa itu puasa wajib, tanpa disyaratkan masuk dalam keadaan bersuci. Namun begitu dalam kitab fuqaha menyebutkan, mazhab Syafi'iyah menyebutkan sunat untuk mandi sebelum subuh juga, supaya dia masuk puasa tu dalam keadaan suci. Itu saja. Walau qabla al-ghusli. Tu rayah bagi kata halal bagi puasa. Walau kana sawmuha. Meskipun adalah puasa perempuan tu sabitan. Khabar. Sabit ia qabla al-ghusli. Sebelum daripada mandi. Kalau dia tak mandi sampai buka puasa pun tak ada masalah. Sah puasa dia. Tapi dosa dari sudut tak sembahyang lah. Wala yajuzu wat'uha wat'ul mar'ah. Dan tidak haruslah fa'il oleh bersetubuh akan isterinya itu. Tak boleh. La yajuz bermakna yahrum. Bermakna haram. Hatta taghtasila, sehingga taghtasila mansub bil an mudmarah. Hatta an taghtasila. Sehinggalah mandi ia oleh seorang perempuan, au tatayammama ataf kepada taghtasila, atau bertayamum ia seorang perempuan. Tayamum ni ketika mana dia tu tidak ada air lah. Wa in kana linqita'u li aktsari muddatil haidhi. Meskipun kana linqita'u adalah inqita' ai inqita'ud dam. Ni dia panggil alif lam lil ahdi dzikri. Sebab tadi dah sebut dah inqata'a damu al-haidhi. Sekarang ringkaskan saja al-inqita'. Meskipun adalah putus darah tu li aktsari muddatil haidhi, bagi sebanyak-banyak tempoh haid. Iaitu siapa dia? Sebanyak-banyak tempoh haid mazhab kita 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Mazhab Hanafi 10 hari 10 malam. Mazhab Maliki sama dengan kita. Adapun mazhab Hambali 17 hari 17 malam. Itu kita dah lalu lah. Wadhalika adamu jawazi wat'iha hatta taghtasila ila akhirih. Itu khabar thabitun, sabit ia liqaulihi, kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Dia kata wala taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah wala taqrabu. Jadi ada nahi situ. Dan janganlah mendekati oleh kalian para lelaki hunna akan isteri-isteri kalian, hatta sehingga makna mendekatlah,
ketika yathurna, ketika suci mereka itu. Fa idza tatahharna, maka apabila bersuci mereka itu, fa'tuhunna, maka datangilah oleh mereka itu, oleh kamu akan mereka itu, min haitsu amarakumullah, dari sudut telah memerintahlah akan kalian para lelaki oleh Allah Taala. Itu kinayah bagi al-jima', bersetubuh. Itu selesai. Nombor 2 tu apa dia? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Yakni maksudnya, idza tatahharna tu apa maksud? Idza ghtasalna, apabila telah mandi oleh mereka itu perempuan. Qalahu Ibnu Abbas, telah berkatalah akan demikian makna fa'il oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa, dan bermula dia wujubu ightisal qabla al-wat'i, itu qaulu jumhuri ahli ilmi, ialah pandangan majoriti ahli ilmu. Jumhuri mudhafu ilaih, qaulu khabar wa huwa mudhaf, ahli mudhafu ilaih, al-ilmi mudhafu ilaih. Kebanyakan jumhur ulama berpandangan seperti mana mazhab Syafi'i. Qala Ibnul Munziri, telah berkata oleh Imam Ibnul Munzir. Imam Ibnul Munzir adalah salah seorang ulama yang dirujuk oleh Imam Nawawi dari sudut ijma' tak ijma' ni. Hadza, hak ni kal ijma'i ay sabitun. Hadza apa? Hadza adamu jawazi wat'iha qabla al-ghusli tu. Tu sabitun, sabit ya kal ijma'i, seolah-olah macam ijma'. Seolah-olah macam ijma'. Sebab apa? Sebab ada pandangan Imam Abu Hanifah yang kata tak payah mandi kalau terputus darah itu pada sebanyak-banyak haid. Sebab tu kita buat ghayah tadi tu, bukan sengaja tu. Wa in kana linqita'u li aktsari muddatil haidhi, walaupun terputus darah itu pada sebanyak-banyak tempoh haid. Sebab apa? Itu dia panggil ghayatun lirraddi. Ghayah untuk rad ulama yang mengatakan kalau berada tempoh sebanyak-banyak haid, suci, tak payah mandi, terus jima' pun tak apa. Itu pandangan Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi. Adapun sebelum 10 hari, kalau dia suci, tak boleh lagi jima', melainkan kena mandi. Itu pandangan mazhab Hanafi yang dikritik keras oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan seolah-olah ijma'. Seolah ijma' minhum, daripada mereka itu, ay min ahli ilmi, daripada ahli ilmi. Fasyartul ibahatil wat'i inqita'ud dami, maka bermula syarat pengharusan wata' itu. Ibahatil wat'i idhafah masdar kepada maf'ul, abaha yubihu ibahatan. Bermula syarat pengharusan bersetubuh itu khabar. Inqita'ud dami, terputusnya darah, ay inqita'u damil haidhi, terputusnya darah haid. Terputus darah haid ini syarat dia. Pertama terputus. Tapi tak berhenti situ. Walightisalu ataf, dan mandi. Ightasala, yaghtasil, ightisal. Masdar. Itu dua tu. Itu seolah-olah ijma'. Tapi tak ijma' lah. Fala yubahu illa bihima, maka tidak diharuskan akan dia, akan wati. Idhafat apa? Idhafat masdar kepada apa? Dhamir mustati naik fa'il kembali kepada al-wat'u. Tidak diharuskan wati itu illa bihima, ay bil binqita'id dami wal ightisal, melainkan dengan keduanya, dengan kedua terputus darah dan juga mandi. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, telah berkata oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini pendapat yang terpencil ataupun dipanggil pendapat yang seolah-olah macam bercanggah sikit dengan jumhur lah. Yang kata ini qata'a damuha, apabila terputuslah fa'il oleh darahnya, darah seorang perempuan. Tu mudhaf ilaih. Li aktsaril haidhi, ay li aktsari muddatil haidhi, bagi tempoh sebanyak-banyak haid. Li aktsari jar majrur, la haidhi mudhaf ilaih. Apa sebanyak haid itu? Wa huwa, dan bermula dia aktsarul haid itu ialah khabar 10 ayyamin, 10 hari, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jawab in Jawab in
halal wat'u fil hali. Halalah. Halalah. Halal wat'u, halalah oleh wati, iaitu halalah oleh bersetubuh itu fil hali, pada ketika itu. Fil hali jar majrur. Wa in inqata'an, ay wa in inqata'ad damu, dan apabila terputuslah oleh darahnya, darah seorang perempuan tu. Dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada damuha. Liaqallihi, ay liaqallil haidhi, bagi tempoh sekurang-kurang haid. Sama ada tempoh sekurang-kurang haid ataupun sebelum mencapai 10 hari tu. Mana-manalah. Maka kalau berhenti, lam yahil, tidak halal ia al-wat'u, hatta taghtasila, sehingga mandi ia perempuan tu, au tatayammama, ataupun bertayamum ia perempuan tu. Bertayamum ketika tak ada air sahaja. Fa in tayammamat, maka jikalau bertayamumlah ia seorang perempuan, walam tusalli, dan tidak sama sekali sembahyang ia seorang perempuan, maka jawabnya lam yahil al-wat'u, maka tidak halal sama sekali oleh bersetubuh fa'il. Jika dia tayamum dah dan dia tak sembahyang, sebabkan tayamum untuk sembahyang, dia kata. Jadi tayamum tak sembahyang, maka tak halal wati tersebut hatta yamdi waqtus salati. Hatta yamdiya mansub bin naz'il khabi bi an mudmarah, sehingga berlalulah oleh waktu sembahyang. Makna berlalu waktu sembahyang ni ialah sehingga habis waktu sembahyang. Sehingga habis waktu sembahyang. Ni mungkin mazhab Hanafi lah. Jadi kalau kitanya tidak qaid sembahyang ke tidak, makna kalau kita nak bersetubuh bersama suami itu, boleh kita tayamum, niat untuk mengangkat hadas mandi wajib. Kemudian kita pun bersetubuh, selesai. Kecuali ada air semula dan sebagainya, tu dalam perbahasan lanjut dalam bab tayamum lah. Kena cabut zakat bila nampak air. Kalau isteri nampak air, ada air tu, maka kena cabut segeralah zakat tu, supaya dia boleh mengangkat hadas dengan air tersebut, kerana dia sudah batal tayamumnya. Qala wa qala Dawud az-Zahiri, telah berkatalah fa'il oleh Dawud az-Zahiri, ataf, wal Auza'i, dan Imam al-Auza'i. Dia kata gini, idza ghasalat farjaha farjal mar'ah, apabila membasuh ia seorang perempuan, maf'ulun bih, akan farasnya, faras seorang perempuan. Jawab, jaza wat'uha wat'ul mar'ah, maka haruslah fa'il oleh bersetubuh isteri. Harus bersetubuh, harus. Jadi kata Imam Dawud az-Zahiri dan Auza'i kata sekadar basuh je. Memadai dah. Wa hukiya, dan dihikayatkan, diceritakan, an Tawusin, daripada Tawus, ataf, wa Mujahidin, dan Mujahid, naik fa'il, annaha, bahwasanya perempuan, isim anna, khabar, idza tawadda'at, apabila berwuduklah ia perempuan. Jawab idza halla wat'uha, haruslah oleh watinya perempuan. Jadi menurut Tawus dan Mujahid pula dihikayatkan bahwasanya boleh dia itu halal, dia itu wati seorang perempuan tu bila sekadar wuduk saja. Ni bertentangan sikitlah dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i tidak memadai dengan wuduk. Bahkan wuduk tu hanya sebahagian daripada mandi, dari sudut sunat mandi. Sunat mandi antaranya ialah berwuduk dulu. Jadi kemudian dia perlu mandi, tidak memadai untuk wuduk sahaja. Habis. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, telah berkatalah fa'il oleh Sayyidi. Siapa Sayyidi? Badal. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sifat. Ai al-mansubu ila Asy-Sya'rani. Yang dibangsakan Abdul Wahhab tu kepada Sya'rani. Kata beliau begini. Ni maqul qaul. Wa wajhu man qala, dan bermula wajah. Wajah ni sebab orang yang berkata. Man mudhafu ilaih. Wajhu mubtada. Qala silah man. Orang yang berkata ia man tu, apa dia kata? Maqul qaul. Yahrumul wat'u liman inqata'a damuha hatta taghtasila ghuslan 'amman lil badali kullihi huwal mubalaghatu fit tadhifi wat tathhiri. Jadi dia kata yahrumu, haramlah fa'il al wat'u, oleh bersetubuh. Siapa yang haram tu? Liman inqata'a damuha, bagi orang sini kena kepada mar'ah, seorang perempuan
yang inqata'a damuha damu man, yang terputuslah fa'il oleh darahnya darah man, hatta haram wati sehinggalah mana hala taghtasila mandi ia seorang perempuan ghuslan akan satu mandi yang sifat amman, yang meratai ia mandi itu lil badani akan seluruh badannya, kullihi taukid badan, ai kullil badani akan sekalian badannya. Wa wajhu man qala yahrumul wat'u liman inqata'a damu hatta taghtasila tu, ada yang berkata wajhu man qala tu huwa. Tu dhamiru faslin bagi wajhu. Al mubalaghatu khabar bagi wajhu. Wajah pandangan. Wajah ni biasanya sebab kenapa apa dipanggil? Hikmah. Saja. Wa wajhu man qala. Dan sebab orang yang berkata haram wati pada orang yang terputus darah sehingga mandi itu huwal mubalaghatu, wajahnya ialah al mubalaghatu, berlebih-lebihan, fit tanzifi, pada membersihkan, nazzafa yunazzifu tanzifan, fit tanzif jar majrur ataf, wat tathhiri, dan menyucikan badan, lima asahu ayantashira, kerana barang yang mungkin, asa ayyan tasyira ta'wil masdar khabar asa, hu tu isim asa, lima asahu, kerana mungkinnya, asa bermakna yumkinu, mungkinnya barang tu ayyan tasyira, bahawa tersebar ia barang, minad dami, iaitu bayan bagi ma, apa ba tu, minad dami, daripada darah, tersebar ila kharijil farji, kepada luar faraj. Tersebar makna dia melomori di luar faraj tu kalau keluar darah. Maka sebab itulah kena mandi tu. Bintisyaril arqi, dengan tersebarnya al-araq, silap, al-araqi, dengan tersebarnya peluh. Peluh tu ada kat, peluh tu kalau kat bahagian farah tu, maka darah tersebut pun akan tersebar seperti mana tersebarnya peluh tersebut. Peluh kan mesti ada. Jadi dia akan belengah situlah, kita panggil bahasa utara belengah situ. Nadhira ma, kerana melihat, kerana membandingkan barang yang warada. Kita buat nadhira tu maf'ul mutlaq boleh juga, ataupun khabar mubtada mahdhuf boleh juga. Wa huwa nadhiru ma warada, bermula dia intisyarud dam ila kharijil farji bintisyaril araq, itu nadhiru, sebanding, ma barang, warada, yang telah datang ia barang, fi hadithin, pada satu hadis, yang mana hadisnya gini, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, maka sesungguhnya sya'an tidak mengetahui ia seorang akan di manakah batat ada ia, ataupun batat yang berada oleh tangan seorang. Tangannya itu berada di mana? Ni ketika hadis untuk dari sudut wajib basuh kedua tangan ketika masuk dalam kolah air, ketika selepas tidur. Maka innahu la yadri aina batat yaduhu. Jadi sekarang ni darah ni tersebar luas, tak tahu darah tersebut dia sentuh bahagian mana, ataupun tak tahu tersebar sampai tahap mana. Jadi moleknya adalah mandi. Mandilah lebih mengeluarkan khilaf ataupun sangka prasangka kita yang tersebar tu kat mana. Seperti mana kita kalau kita tidur, bangun-bangun, sebelum cuci tangan masuk dalam kolah, kita cuci tangan dulu di luar. Takut-takut kita letak dalam najis ke macam mana. Jadi dikata nadhir, sebanding. Bukan betul-betul, tapi sebanding gitu. Maka sebab itulah mandi, perlu kepada mandi, haram wati sebelum mandi. Tu. Adapun orang yang mengatakan harus pula, wajah dia kat mana? Wa wajhu man qala yajuzu wat'uha idza ghasalat farjaha faqat annal adha, tu khabar. Okey, itu tadi tu wajah orang yang mengatakan haram. Sebab intisyarud dam ila kharijid dam bintisyaril araq. Tersebarnya darah di luar faraj dengan sebab tersebarnya peluh. Okey. Orang yang kata harus basuh saja macam mana pula? Wa wajhu man qala, dan bermula wajah orang. Man ulama lah. Silah qala, yang telah berkatalah ia man. Dia kata gini, ya juzu wat'uha, haruslah fa'il oleh mewati akan akan perempuan tersebut, idza ghasalat, apabila telah membasuh ia perempuan, maf'ulun bih farjaha farjal mar'ah, akan farah seorang perempuan, faqat saja,
Apa wajah dia? Khabar. Annal adha, al-adha isim anna, alladhi sifat al-adha, harumal wat'u, itu silah dia, al-wat'u fa'il, li ajlihi, li ajli, jap. Annal adha alladhi harumal wat'u li ajlihi, li ajli dam, khassun, tu khabar anna. Jumlah khabar anna dengan isim anna jadi khabar wajhu. Itu Kerana bahawasanya al-adha, kotoran, najis, sifat, alladhi yang mana, harumal wat'u, yang haram oleh wati itu, ialah li ajlihi, kerana darah tu sendiri. Itu khosun, ataupun li ajlihi, li ajli alladhi. Boleh juga. Sebab kita nak aid kepada alladhi. Dia tidak ada aid lagi. Harumah tu silah, mana aid dia? Li ajlihi, li ajli alladhi. Jadi haram wati dengan sebab adha, dengan sebab najis tersebut, khosun, khusus bidami, dengan darah sifat al-kaini yang adalah ia darah tu fil farji, dalam farah. Jadi wajah orang yang mengatakan alasan lah, kita kata alasan. Wajhu ni alasan orang yang kata harus wati apabila telah membasuh farah tanpa perlu mandi, kerana najis yang kita kata haram wati itu khusus untuk darah yang adalah ia darah fil farji, kain takluk pada fi, dalam farah. Walaysa kharijal farji. Bukanlah ia bukanlah kharijal farji, di luar farah itu, damun, itu isim laisa muakhar. Damun, darah yang yu'zi, yang mengotori ia darah, zakaral mujami'i, zakar orang yang bersetubuh. Orang yang bersetubuh ni kena kepada suami lah. Yu'zi, zakara maf'ulun bih yu'zi, yang mengotori ia darah akan zakar mujami'. Jadi fa idza ghasalatil mar'atu, apabila telah membasuhlah ia fa'il oleh seorang perempuan, maf'ulun bih farjaha, akan farah perempuan, maka jaza wat'uha, haruslah oleh wati seorang perempuan. Kan sekarang ni darah di luar. Darah dia kata apa? Yang kata azza, yang kata haram wati, azza yang haram wati itu khusus kepada darah yang berada dalam farah, bukannya yang berada di luar farah, yang mana mengotori darah itu akan zakar mujami'. Maka apabila basuhlah seorang perempuan akan farahnya secara sempurna, jaza wat'uha, haruslah fa'il oleh wat'uha, wat'uz zaujah ataupun wat'ul mar'ah. Sebab apa? Darah tu sudah habis lesat. Sebab haram tu sebab darah tu je. Darah yang ada dalam farah tu. Li'anna ta'mimal badani bil ma', kerana bahawasanya meratai akan badan, idhafat masdar kepada maf'ul, meratai akan badan tu bil ma'i, ta'mim ta'alluq pada ba. Meratai dengan air, la yazidul farju, khabar di anna, tidak menambah oleh farah itu taharatan, bertambah bersih tak. Kalau mandi seluruh tubuh tapi tak basuh situ, tak bersih juga dia kata. Tidak menambahkan kebersihan farah. La yazidul farju taharatan tu tamyiz lah. Kita kata tidak menambahlah oleh farah tu nisbah suci, wala nadhafatan, dan nisbah bersih. Kalau kita basuh seluruh tubuh badan, ta'mim lil badan untuk mandi wajib, sedangkan yang kotornya bawah tu saja. Dia hujah lah, kita boleh melihat hujah. Ziyadatan ala ghusli sini bukan ghusli, sebab dia nak kata basuh. Ziyadatan, lebih-lebih lagi, ala ghasli damil haid, lebih-lebih lagi atas membasuh darah haid itu, alladhi sifat damihi, yang mana darah itu fi dakhilil farji, dalam farah, wa qad ghasalathu, dan sesungguhnya telah membasuh ia perempuan, dia akan dakhilal farji, dalam farah tu. Jadi dia kena basuh farah saja. Ini atas hujah orang yang kata harus wati apabila basuh farah lah. Sebab yang kotor tu farah, bukannya seluruh tubuh badan. Apa kaitannya? Yang kata haram wati melainkan kena mandi tu pula, dia kata kena mubalaghah fit tanzif wa tathhir. Supaya darah yang tersebar tu dengan sebab peluh dapat dibasuh dengan sempurna. Boleh jadi dia tersembuh sampai ke paha ke apa ke. Tu dia panggil, jadi dia tu perlu mandi. Itulah mubalaghah fit tanzif wa tathhir bagi orang yang mengatakan
haram wati bagi orang yang putus darah sebelum mandi. Tu hujah-hujah dia. Habis selesai, intaha perkataan Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa 'inda al-Malikiyyati, dan menurut mazhab Malikiyah, la yakunul wat'u halalan, tidak adalah persetubuhan itu al-wat'u isim yakun. Khabar halalan, halal ia, tidak halal illa ba'da lightisali, melainkan selepas daripada mandi, dunat tayammumi, bukannya tayammum, wa illam tajid ma'an, meskipun tidak mendapati ia perempuan akan maf'ul bih air. Jadi Malikiyah lain sikit. Mazhab Syafi'iyah, kalau dia tak ada air, boleh ganti dengan tayammum untuk setubuh. Tapi mazhab Maliki kena ada air juga. Tak boleh ganti dengan tayammum untuk setubuh, walaupun tidak ada air. Marah tu. Kalau setahun tak ada air, setahun tak dijimuk. Ini mazhab Maliki. Wa idza qata'a damul haidhi aw nifasu. Nifasi lah, atau pada al-haid. Wa idza qata'a, apabila terputuslah fa'il damul haidhi, oleh darah haid, ataf awin nifasi, ataupun darah nifas, wa tatahharat, kemudian suci ia, tatahharat ni bersuci ia perempuan, mandi dan sebagainya, faliz zauji, maka haruslah bagi seorang lelaki itu ayyata'aha ta'wil masdar mubtada, lizauji ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, ayyata'aha ta'wil masdar mubtada muakhar, ay wat'uha, gitulah. Maka bagi suami, yakni harus bagi suami bahawa mewati ia, bersetubuh ia suami akan isteri fil hali, pada ketika itu juga, yakni ketika selepas suci, lepas mandi setubuh lalu boleh dah. Min ghairi karahatin, tanpa makruh, selama mana lam takhaf, tidak sama sekali takut ia perempuan tu audad dami, akan kembali darah. Sebab apa takut kembali darah? Sebab dia berada pada imkanul haid. Contohnya dia mari hari pertama sampai hari ke-7, bersih hari ke-7, dia pun zahirnya hukum suci, kemudian dia pun mandilah, lepas mandi setubuh lalu. Suami tu setubuh lalu dah. Ini jikalau tidak takut darah kembali. Boleh jadi dia mari hari ke-9 balik, boleh jadi hari ke-10 mari balik, hari ke-12 mari balik, sebab dia masih berada pada tempoh imkanul haid, kemungkinan boleh dihukumkan sebagai haid. Maka fa'in khafat, apabila takut ia seorang perempuan, audahu maf'ulun bih, akan kembali nyonya darah. Takut mari semula darah, pukul 9:10 maka ustuhibba lahu ay lizauji, disunatkan baginya, bagi suami, naik fa'il at-tawaqqufu. Tawaquf ay tawaqquful jima', tawaqquful wat'i. Tak boleh, stop dulu. Jangan wati lagi, disunat saja. Tak ikut pun tak apa, tapi sunat kata tak wati lagi, sebab dia masih berada pada imkanul haid, boleh jadi takut-takut datang semula. Maka kalau takut-takut datang semula, maka dia sunat tawaqquf dulu. Tapi kalau tidak ada takut-takut semula, maka boleh jima' dengan segera. Tu. Fil wat'i, tawaqquf ta'alluq fil wat'i. Pada wat'i, iaitu pada jima'. Fil wat'i jar majrur. Kenapa sunat begitu? Maf'ul ajlih. Ihtiyatan. Ihtatu ihtiyatan, kerana untuk berhati-hati. Takut-takut. Walaupun contoh, kalau hari pertama sampai hari ke-7 berhenti. Hari 7 dia mandi. Kemudian kita setubuh. Hari ke-9 keluar balik. Adakah setubuh waktu tu hukum dia haram? Tidak haram. Kerana jahil. Tak tahu. Akan datang mana tahu. Keluar haid tak tahu. Kalau kita berpandangan atas pandangan qaul sahbi lah. Kalau atas pandangan qaul laqti tidak ada isu. Sebab qaul laqti hukum suci. Adapun qaul sahbi walaupun suci tapi masih ada imkanul haid, dan dia berada di apik dengan darah, maka dia tetap dihukumkan haid pada pandangan qaul as-sahbi. Tu. Habis. Sambung satu topik seterusnya selepas ini. Wallahu a'lam.